Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tak ada siapa yang tahu termasuk saya tentang apa yang akan saya cakap selepas ni. Ada kamu tahu? Dan tidak juga saya. Macam mana saya yang bercakap, saya tak tahu apa nak cakap. Saya duduk, saya baca ayat-ayat tadi dan saya mulakan kuliah saya dengan tak ada persiapan sebelumnya. Hanya duduk je. Ada banyak orang boleh buat ceramah macam ni. Kuliah yang tak ada persiapan. Ada. Biasa mereka yang diberi tanggungjawab memberi kuliah ataupun apa-apa ceramah akan membuat kertas kerja supaya ceramah dapat dibuat dengan baik. Sengaja mendapat soalan saja. Dia bukan buat ceramah, menjawab soalan. Jadi ada soalan dia jawab lah. Yang ini tak ada persiapan. Selama saya berceramah, tak ada persiapan. Dulu pun, sekarang dan akan datang. Jadi apa yang boleh keluar dari mulut saya hanya yang Allah izin lah. Jadi sebab itu banyak orang yang disuruh ceramah dengan tak ada persiapan ni, biasanya berceramah sekejap lah. Lepas tu dia orang dah tak ada ceramah lah. Jadi sekejap lah. Sebab dia itu je yang dia tahu. Dia tak tahu yang lain. Dan dia tak diberitahu untuk bagi tahu yang lain oleh Allah SWT. Jadi dia dapat cakap ringkas. Jadi banyak yang tak sedia. Bila dia diputuskan berceramah, dia mula fikir apa nak cakap, apa nak cakap, apa nak cakap, macam mana nak cakap. Sebab manusia takkan boleh cakap benda yang dia tak tahu. Kan? Jadi macam mana pula Dr. Naswar ni banyak sangat yang dia tahu. Banyak sangat yang dia tahu. Tiap-tiap bayan dia lain dari bayan sebelumnya. Saya tanya Abdul Samad ni, tiap kali bayan sama, lain. Saya tak pernah dengar dia jawab sama. Dia tak nampak ke di situ terletaknya kebesaran Allah SWT. Jadi tak ada siapa yang mengajar saya bayan ni melainkan zat yang kamu semua tak nampak, dan saya, iaitu Allah. Kalau bercakap benda salah, banyak yang boleh cakap sebab syaitan ada kat situ. Berbual dari pagi sampai malam,
bercakap. Ni bercakap benda benar. Kan? Boleh? Ha? Jadi kita ni selalunya tak melihat dalam apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, kebesaran Allah nampak. Kita take for granted. Kita apa makna take for granted? Kita anggap biasa. Perkara tu biasa. Kita tak biasa tu tuan. Boleh bercakap tiap-tiap hari. Panjang-panjang pula. Lain-lain topik. Selama ni tak berfikirlah. Kerana tak berfikir tu, dia tak nampak lah yang mengajar saya bayan ni ialah zat yang maha agung. Kan? Supaya saya bercakap yang benar lah. Jadi bila tak berfikir yang Allah yang ajar, tak adalah menghargai ceramah tu. Dan bila tak menghargai, tak adalah nak taat. Tak ada nak ikut. Menganggap dia sebagai ceramah yang siapa pun boleh buat termasuk saya, dia kata. Cubalah. Cuba. Boleh tak? Boleh tak? Siapa cakap boleh di sini? Siapa cakap dia boleh buat macam saya dengan izin Allah boleh buat ni? Kalau tak boleh buat, maknanya ini bukan bayan yang biasa. Dia bayan yang Allah ajar. Jadi melalui mulut saya ni keluar apa yang Allah mahu. Jadi mau dengarlah kalau percaya itu dari Allah. Kalau kamu percaya ini dari syaitan, bangkit. Jangan dengar. Apa pasal nak dengar? Dari syaitan. Kan? Dari syaitan ke dari mana? Siapa ada percaya dari syaitan? Cuba cakap. Hello. Sufian? Dari mana? Kalau dari Allah, besar tuntutan dia tau. Kena dengar dengan tumpuan dan perhatian. Dan apa kita dengar, kita mau amal. Macam Nabi bila dia bercakap. Kata Allah, bila Nabi tu bercakap, dia bukan bercakap dari nafsu dia. Dia bercakap semua dengan kehendak Allah. Ada orang tak nak tulis apa yang ada yang apa Nabi cakap. Kata Allah, semua yang dia cakap tu dari aku. Itu namanya hadis. Hadis sahih yang Nabi cakap. Jadi waktu Nabi ada tu, apa Nabi cakap semua dari Allah. Waktu Nabi tak ada, tak ada lah. Kenapa apa Nabi cakap tu semua dari Allah? Sebab dia adalah utusan Allah tau. Muhammad tu bukan orang biasa, dia utusan Allah. Macam saya ni orang biasa. Oi. Orang biasa ke? Kalau bukan orang biasa, sama ada utusan jin atau utusan Allah. Utusan mana agaknya? Oi. Jin. Kalau kamu fikir saya utusan jin pun boleh bangkit. Jin tu makhluk macam saya. Dia tak ada kuasa nak mengutus siapa. Dia bukan Tuhan. Kalau kita bertuhankan jin dan juga Allah, makna kita mempersekutukan Allah lah. Kalau kita bertuhankan jin, kata dari Allah, makna kita sudah menipu. Bertuhankan jin, cakap dari Allah pula.
Tadi orang yang bertuhankan jin ni biasanya yang bertuhan kepada jin-jin yang menggunakan namanya ialah ilmu sihir. Jin-jin yang belajar ilmu sihir. Ada jin-jin dan manusia yang belajar ilmu sihir dari syaitan. Syaitan tu belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut, dua malaikat di zaman Nabi Sulaiman. Harut Marut bagi tahu pada syaitan jangan amalkan ilmu ni. Dia akan bawa satu orang jauh daripada Allah. Tapi syaitan dia tak dengar lah, dia tak ikut dan dia ajar orang dan jin ilmu ni. Jadi dengan ilmu ini, dengan bercakap beberapa ayat-ayat, orang suami dan isteri boleh gaduh, boleh cerai, keburukan boleh datang. Itu jin-jin yang dan manusia yang belajar ilmu sihir terima dari dia. Apa yang akan keluar dari mulut orang tu kalau dia bertuhankan dengan jin tu, benda betul lah? Tentulah bukan benda betul tuan. Semua yang ikut tu akan jadi gila, bergaduh, bertengkar. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau benda benar, dia tak ada datang dari jin, dia tak datang dari manusia. Yang benda benar tu kita mau tahu dari mana? Dia mesti dari Quran. Jadi kalau ceramah tu ceramah Quran, macam satu ustaz kata apa yang Dr. Nasuhan ni cakap semua dari Quran. Mana dia belajar ni? Dia bagi tahu siapa? Samad. Dia bagi tahu Yazid. Dia bagi tahu kau. Semua yang doktor cakap ni dari Quran. Maknanya apa yang saya cakap tu yang benar. Bukan sekarang aja. Masa saya buat ceramah kat Sri Petaling tu, lepas ceramah satu ustaz dari Perlis. Masa tu Jur Perlis, orang Perlis. Dia kata semua yang doktor cakap ni dari Quran ni. Sediam aja. Jadi kalau semua dari Quran tu dari benda yang benar. Kalau benda benar ni tak boleh daripada jin kan? Daripada mana? Allah. Daripada mana? Allah. Jadi kalau dia daripada Allah yang benar, kamu jangan main-main tau. Kamu dengan kuliah ni dengan main-main tak boleh. Kamu kena dengar dengan tumpuan seperti mana baca Quran lah. Dengan niat yang betul untuk sukakan Allah. Tak boleh niat nak lain daripada itu. Dengar dengan tumpuan dan perhatian untuk sukakan Allah. Dan untuk amal. Terpa dengar lah. Aku dengar dan aku taat. Sami'na wa ata'na. Jangan jadi orang Yahudi yang bagi tahu bahawa dia dengar Allah tapi dia takkan taat. Bila dia cakap dia dengar dan dia takkan taat Allah, makna dia dengar perintah Allah tapi tak taat, makna dia tak percaya. Dia tak percaya pada Allah, tak beriman kepada Allah. Bahawa mereka tu orang bukan beriman, orang tak beriman. Mereka berkata kami dengar dan kami tak taat. Ialah orang yang tak beriman. Orang beriman kepada Allah ialah orang dengar dan dia taat. Jadi nak tahu kita ni beriman kepada Allah atau tidak, lepas kita dengar, kita nak taat tak? Kalau kita tak mau taat, nak dengar saja, maknanya kita tidak beriman kepada
atau ada iman tak sampai tahap yang Allah mahu. Bukan orang yang beriman yang betul. Hanya dengar aja. Jadilah kita yang dengar ceramah aja. Sebab duduk dalam ceramah dengan iman yang tak betul. Dengan iman yang bukan lemah, dengan tak betul. Kita kata iman yang Allah kendaki itu iman yang betul. Tak sampai tahap iman yang Allah kendaki, iman yang tak betul lah. Disebut iman lemah, tak betul lah. Iman yang tak betul. Jadi kalau kita ada iman tak betul sampai mati, walaupun kita beriman, masuk neraka. Kalau kita orang yang masuk Islam, mengucap aja, iman pun tak ada, itu masuk neraka lah. Satu lagi yang tak mengucap, masuk neraka. Satu lagi mengucap tak diterima, masuk neraka. Satu yang tak mau mengucap kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasul Allah. Yahudi, Nasrani. Yahudi dan Nasrani ni Tuhan dia Allah. Yahudi kata Tuhan tu Allah, tapi dia tak percaya Nabi Isa yang Allah utus sebagai Rasul, dan dia tak percaya Muhammad. Yahudi umumnya lah, dia kata Huzair anak Allah. Kristian tu Tuhan dia Allah, tapi ada anak pula. Tuhan dia Allah juga. Jadi yang Tuhan dia Allah ni Yahudi, Nasrani dan kita. Jadi kalimah Yahudi itu waktu Musa tiada Tuhan melainkan Allah, Musa Nabi Allah. Tapi Nabi Isa datang, dia tak ada. Dia tak terima Isa Nabi Allah, dan dia tak terima Muhammad Nabi Allah. Sebab itu dia masuk neraka. Dia tak boleh masuk syurga, walaupun dia kata syurga untuk kita aja, kita adalah anak Tuhan. Orang Yahudi percaya. Kerana apa? Banyak di antara mereka yang Allah pilih jadi Nabi. Jadi orang Kristian dah kata anak pula, Tuhan satu dia kata. Tapi dia putar, jadi satu tapi tiga. Satu, dalam satu ada tiga. Dalam tiga ada satu. Aduh. Jadi Tuhan tu boleh bertukar dalam satu waktu jadi Tuhan, atau jadi anak Tuhan, atau jadi Roh Kudus, Jibril. Jadi tiga dalam satu. Dia tak hilang juga Tuhan satu tu. Tapi satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini nama Trinity. Lepas tu dia jadikan diri dia anak Tuhan, Isa disalib untuk mengampun dosa semua manusia. Tapi sebenarnya tidak. Yang diampun dosa yang mengaku je Isa anak Tuhan baru diampun. Yang tak mengaku tak. Itu tak adalah. Dia kata dihantar untuk ampun dosa semua manusia, tapi bukan. Manusia mengaku je. Kata padri dia lah. Semua ni agama ciptaan. Ciptaan Paul yang berpura-pura jadi pengikut Nabi Isa konon. Lepas tu dia mimpi. Isa bagi tahu dia, Nabi Isa bagi tahu yang sebenar ialah syaitan. Dia dapat arahan dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi dalam Kristian ni ada perbalahan juga dulu lagi tentang Nabi Isa ni Nabi ataupun anak Tuhan. Satu perjumpaan besar-besaran dibuat di Mesir oleh satu raja. Semua datang untuk memikirkan perkara ini. Akhirnya mereka buat keputusan Isa anak Tuhan.
Ada sebahagian kan bukan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini Yahudi, Kristian ni, dua-dua dalam kumpulan mereka yang dimurkai Allah. Mereka tu ghairil maghdubi alaihim. Kalimah orang Kristian tu bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan. La ilaha illallah Isa Nabi Allah, bukan. Dia tak ada Nabi. Nabi tak ada. Yang ada Tuhan saja. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi kerana itu mereka ni bukan Islam. Bukan orang yang beriman. Mereka masuk neraka. Tapi mereka semua dalam surah Fatihah tu dikumpul dalam ghairil maghdubi alaihim. Bukan seperti tafsiran yang dibuat oleh ulama yang dikatakan ulama sebelum ni, ghairil maghdubi alaihim orang Yahudi, waladdallin orang Kristian. Ini tafsiran salah. Kristian dan Yahudi ni dua-dua kumpulan ni tak ada kalimah. Kalimah mereka tak betul. Jadi mereka tu dalam ghairil maghdubi alaihim. Satu lagi kalimah ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak diterima. Ini nama munafikin. Dalam ni juga. Satu lagi yang tak ucap kalimah. Cina, India, Hindu, semua yang lain lah. Semua mereka dalam kumpulan ghairil maghdubi alaihim. Dan waladdallin siapa pula? Waladdallin tu ialah orang yang mengucap kalimah tapi dia tak taat. Tak taat Allah. Maknanya dia tak ikut Nabi. Bila tak ikut Nabi, dia tak taat Allah. Mengaku taat. Orang yang mengucap tapi tak taat Allah. Ikut agama nenek moyang. Macam orang kita tengok dia orang bukan ikut agama Allah, sebab mereka tak tahu Quran, tak ikut Quran. Dia ikut apa datuk mak dia dulu buat dia. Mak bapak dia. Dan mak bapak dia tengok apa datuk nenek dia buat. Agama yang diwarisi oleh sekarang orang Islam ialah agama nenek moyang dia. Sebab mereka tak ikut Quran tu. Kenapa? Mereka tak faham. Baca pun tidak. Macam Sufyan. Dia baca Quran pun tidak. Jauh sekali nak faham kan. Apa agama dia ikut? Sejak dia kecil sampai ke hari ni. Apa agama yang dia ikut? Nenek moyang lah. Begitu juga dengan orang kafir Mekah dulu bila Nabi datang. Mereka ikut agama nenek moyang dia. Dia nampak nenek moyang dia orang sembah berhala tu. Dia tak buat kalau nenek moyang ni kita buat. Kita juga buat benda-benda yang nenek moyang kita buat. Kita tak buat kalau dia tak buat. Jadi apa yang nenek moyang kita faham, itu dia buat. Dan kita juga tak faham apa, buatlah apa yang dilihat oleh nenek moyang kita buat. Dan kita kata itulah agama kita. Bila datang kerja dakwah, ajak orang kepada Allah, wah, semua yang ikut agama nenek moyang ni kata ini bukan agama Islam. Kita punya nenek moyang tak pernah buat ni. Jadi dia mulalah halau semua orang yang datang masjid tu. Dia buang barang-barang dia. Mana kamu dapat ni? Nenek moyang kita dulu tak buat ni. Mereka tak pernah nampak. Ada usaha kena pergi ke rumah-rumah, jumpa orang, ajak orang kepada Allah lah. Ini amalan bukan agama kita. Agama nenek moyang kita bukan.
Jadi hakikatnya apa agama yang dibuat oleh orang Islam sekarang adalah agama yang mereka belajar dari nenek moyang. Kata Allah, nama-nama Tuhan berhala yang kamu namakan tu bukan nama yang Allah bagi. Dia nama yang diberi oleh nenek moyang kamu. Macam Lat dan Uzza. Yang paling besar untuk Tuhan itu bukan nama yang Allah bagi. Allah tak pernah bagi kamu kitab. Dalam kitab itu izin kamu untuk sembah selain Allah. Tak ada. Tapi mereka merasa agama dia yang betul, Arab Quraisy tu. Dia menentang Nabi ni sebab Nabi buat agama baru, lain daripada nenek moyang dia. Macam jugalah hari ni orang Melayu ni menentang bila dakwah datang, kerana menentang agama nenek moyang dia. Kalau agama Muhammad SAW memang kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Siapa hari ini yang nak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah? Tak ada. Sebab itu bukan agama nenek moyang dia. Cubalah tengok Quran kalau tak ada kerja tu. Quran tu ada tak beritahu kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah? Ayat yang saya baca, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ada? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah, ada? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ada? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa orang Melayu tak buat? Bukan orang Melayu tak buat, orang Islam seluruh dunia tak buat. Kenapa? Sebab dia bukan ikut agama Islam, agama yang Allah beritahu dalam Quran. Bukan. Dia ikut agama nenek moyang. Macam Yazid. Macam Pendi, mengikut agama nenek moyang. Apa yang saya beritahu pada kamu ni, yang dari Quran ni bukan agama nenek moyang. Ini agama Allah. Tapi kamu susah nak terima. Sebab sudah sebati dengan agama nenek moyang. Jadi sebenarnya agama yang bukan ikut Quran, dia bukan agama Islam. Macam mana hari ni orang buat usaha agama, dia tak faham Quran. Macam Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh tu dia buat usaha agama, tak ikut Quran. Itu pun bukan agama Allah, agama nenek moyang ya. Jadi ulama yang dikatakan ulama, orang yang katakan alim, bukan mengajar Quran dan tak faham Quran, mentafsir Quran tak betul, mereka tu bukan mengajar agama Allah. Mereka tu mengajar agama dia orang lah. Jadi kalau bukan ikut Quran, macam Jemaah Tabligh, mereka bukan buat usaha Nabi. Mereka bukan buat usaha yang Allah bagi pada Nabi-Nabi. Mereka buat usaha ulama dari India. Ada pula usaha agama dia tak boleh, belum masa lagi nak dakwah bukan Islam. Itu, mana boleh itu ikut Quran? Quran jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat di antara seluruh manusia. Kamu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kamu beriman kepada Allah. Mana orang Jemaah Tabligh amal ayat ni? Jadi kalau dia bukan amal ayat ni, dia amal apa? Agama ulama dia orang lah. Nenek moyang ni tak buat usaha tabligh. Tapi ulama Jemaah India, ulama di India. Ada Raibin Istimak besar, Tonggi Istimak di Dhaka, Raibin Istimak di Pakistan. Semua tu nak mempeloporkan agama ulama mereka. Kita jangan ikut yang bukan Quran. Kalau kita ikut yang bukan Quran, dia bukan agama Allah. Sikit saja kita tak ikut.
Jadi bukan agama Allah. Agama Allah, Allah dah bagi tahu dalam Quran. Kamu tidak boleh tidak kena faham Quran. Dan dengan izin Allah, Allah telah bantu kamu dengan saya dijadikan asbab orang yang faham Quran dan mentafsir Quran dengan betul. Kamu kena baca Quran tu. Kamu kena baca dan kamu kena taat. Baru kamu ikut agama Allah. Siapa tak ikut Quran, tak ikut agama Allah, tak ikut agama Muhammad, kalau nak ikut agama Muhammad, kena ikut sunnah dia lah. Sebab itu bila kita ikut sunnah Muhammad, namanya kita ikut Quran. Sunnah tu adalah tafsiran praktikal, tafsiran secara praktikal Quran. Quran tu perkataan ditukar kepada amalan oleh Muhammad SAW. Jadi apa yang Muhammad buat namanya sunnah. Dia bukan sunat. Sunat lain dengan sunnah, tuan. Maka Muhammad SAW telah tukar kepada amalan namanya sunnah. Dan sunnah tu ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat muakkad dan sunat bukan muakkad. Harus tak ada. Dan yang haram tu bid'ah, yang bukan Nabi buat. Dan bid'ah ni dia ada haram, dia ada makruh. Makruh ada dua, menghampiri haram dan yang tidak menghampiri haram. Harus tak ada. Mana pula hukum ambil vaksin ni makruh. Hukum ambil vaksin ni dia orang kata harus. Hukum pun yang tak tahu. Harus ni sifat-sifat Allah kan dia. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu yang ada. Bukannya hukum ada. Itu pun tak tahu orang Malaysia ni. Ulama Malaysia, dia tak tahu hukum. Dia katanya ambil vaksin ni harus. Maknanya tak ada hukum lah. Kamu tak tahulah. Dia orang tak tanya saya. Sebab dia ingat dia orang pandai lagi agama nenek moyang. Hukumnya ialah makruh tahrimi. Makruh yang menghampiri haram. Jadi ada orang nak ambil, ada orang boleh tak ambil. Tak boleh cakap macam Khari Jamaluddin tu, siapa yang tak ambil anti vaksin, kami akan buat susah hidup mereka. Tak boleh. Sebab hukumnya bukan fardu. Hukumnya bukan sunat muakkad pun. Macam mana kau boleh cakap siapa yang tak nak ambil vaksin, guru-guru, maka kami akan susahkan hidup dia. Mana boleh buat macam tu? Allah pun takkan susahkan hidup dia. Sebab hukumnya bukan hukum sunat pun tidak, sunat tidak muakkad pun tidak, makruh. Kalau yang sunat ni yang Nabi buat. Nabi buat namanya sunnah, boleh fardu kifayah, fardu ain, sunat muakkad dan sunat tidak muakkad. Yang Nabi tak buat namanya bid'ah. Bid'ah boleh dibuat, makruh yang tak menghampiri haram. Yang kedua, makruh yang menghampiri haram. Dua-dua ni boleh dibuat. Yang tak boleh dibuat, makruh yang haram. Jadi itu pun orang Islam seluruh dunia tak tahu agama Quran. Kenapa tak tahu? Sebab Quran tak faham. Ada pula harus pula hukum. Malaysia aja yang letak hukum tu. Yang negara lain tak ada hukum. Saudi tak ada buat. Dia orang kata ambil vaksin, dia orang hantar vaksin kat Malaysia, derma. Vaksin yang melanda seluruh umat Islam tak tahu. Menunjukkan mereka ni tak faham agama. Jadi kita tak boleh paksa orang ambil vaksin ni tau. Sebab dia hukumnya bukan fardu. Kalau kita menjalankan hukum Allah lah. Kalau hukum kerajaan, itu lain lah.
Hukum kerajaan fardu. Itu tak boleh terima. Kerajaan tak boleh buat hukum. Yang boleh buat hukum siapa? Allah aja. Kau kena tahu apa Allah hukum. Jangan buat ikut suka kamu hukum negara. Tak ada. Kalau kita nak memerintah negara ni, kena ikut hukum Allah. Tak boleh ikut hukum lain, tuan. Kalau kita ikut hukum lain, kita agama nenek moyang. Macam sekarang ni, kita punya hukum mesti lulus parlimen. Itu bukan ikut hukum Allah tu. Ikut parlimen ni, ikut hukum nenek moyang. Dan semua ahli parlimen tu namanya lawmakers, tau? Bahasa Inggeris. Ahli parlimen, lawmakers. Mereka yang bersidang untuk membentuk undang-undang. Bukan undang-undang Allah, tuan. Undang-undang manusia, iaitu agama nenek moyang. Jadi mereka yang percaya dengan sistem demokrasi adalah mereka yang percaya pada agama nenek moyang. Termasuk PAS. PAS tu parti yang percaya pada agama nenek moyang, bukan agama Allah. Agama Allah ni tak perlu parlimen. Dia ada dah Quran dah. Apa parlimen nak? Apa pasal nak parlimen pula? Quran ada. Apa pasal Quran nak kena lulus kat parlimen ke? Kalau nak undang-undang Quran nak diluluskan di Malaysia, kena lalu parlimen. Adakah hukum Allah kena lalu manusia punya? Boleh? Betul ke? Kita tak payah ada. Kita sekarang ni nak taat atau tidak aja. Semua hukum-hukum ni dah jelas dalam Quran. Dengan izin Allah saya dah tafsir. Kalau nak tak faham apa dia hukum, mau tanya saya. Kalau tidak, tak tahu. Jadi semuanya dah ada. Sekarang ni nak ikut ke tidak? Satu orang yang berzina, Allah bagi dia hukum 100 sebat. Kalau dia anak dara atau pemuda lah, dia kena 100 sebat. Jadi hukum ni untuk orang yang berzina. Yang berzina tu kena nak dihukum kalau dia orang beriman. Kalau dia nak mati, masuk syurga. Kalau tidak, tak boleh. Kenapa dia dihukum dengan itu? Supaya dia disucikan dengan bertaubat lah sebelum mati. Jadi hukum tu bukan kita nak paksa kat orang. Orang tu sendiri nak dihukum. Tapi hari ni bila satu orang dah berzina, dia tak nak dihukum tu. Sebab mereka tak ada iman. Mereka tak nak bertaubat. Selagi tak bertaubat, tak boleh dah. Kalau kita dah kahwin, berzina, hukumnya rejam. Maknanya dia rejam. Boleh ditafsir lagi lah hukum tu. Tapi maksudnya dibunuh. Rejam. Sama ada baling batu ke dengan dia sampai mati, sama ada dengan kena elektrik ke sampai dia mati, ataupun dia ditembak sampai mati, kan? Ataupun dibiarkan perlahan. Sama juga dengan dibaling batu zaman dulu, digari karin pelan. Untuk apa? Untuk dia bertaubat. Bukan untuk orang. Kita yang tak nak, tak ada paksaan kalau kita tak nak. Apa pasal dipaksa? Tak nak. Macam orang tak nak semayang, boleh kita paksa dia? Tak boleh. Orang tak nak buat kerja dakwah, boleh dipaksa? Tak boleh. Begitu juga dengan hukum ni. Yang nak ni, yang nak mati, bertaubat dan masuk syurga. Jadi orang yang direjam waktu zaman Nabi, seorang wanita, dia mengadu dia telah berzina. Nabi bilang, kamu balik dulu, kamu belum lahirkan anak lagi. Dia pun balik. Bila anak dah lahir, dia bawa anak tu. Nabi bilang, anak ni nak kena susu, tunggu dulu, balik, bagi dia minum susu. Bila anak tu dah bagus, dah minum susu, letak roti, dia bawa budak tu, baru dia kena rejam. Bukan Nabi nak dia rejam, dia yang nak. Ini Islam ni bukan orang nak kita Islam, kita nak Islam. Jadi bila dia dibaling batu tu, meciklah darah dia dekat orang lain. Jadi orang tu cakap, cih, kotor.
Nabi cakap, jangan kamu cakap tu. Aku lihat dia punya taubat yang perempuan ni dah buat mencukupi seluruh Hijaz. Kalau mencukupi sebab, dan aku lihat dia sekarang berenang di sungai susu di syurga. Jadi satu orang yang tak nak kena rejam, tak nak kena sebat, apa yang dia nak? Dia kena bertaubat. Inilah cara kaedah yang membuatkan orang kalau kena memang bertaubat. Dan dengan itu Allah ampun dia, masuk dia dalam syurga. Yang tak nak, takkan bertaubat lah. Maka akan dimasuk dalam neraka kan. Saya tak nak disebat dan saya tak nak didekat. Okey, tak apa. Saya nak hukum biasa. Jadi kalau kau nak hukum biasa, dibawa ke mahkamah ke. Macam kalau dibawa ke mahkamah tu, bila kita merogol lah, kalau kita sama suka, dua-dua tak nak, siapa pula nak report dia? Dua-dua tak nak report. Duduklah dalam berdosa. Jadi hanya dia diampun bila dia bertaubat. Allah punya tujuan bagi hukum ni bukan Allah SWT gembira dengan hukum tu kan. Tengok padan muka. Tak ada. Allah bukan macam tu. Allah buat ni supaya disucikan dan dia masuk syurga. Kalau dia matilah yang 100 sebat tu. Jadi sekarang ni kalau orang tu itu pun tak nak, kan? Mahkamah konvensional pun hukum pun tak nak. Dua-dua yang merogol lah. Kalau merogol kena ikut hukum sebab dia dah menganiaya orang. Kan? Yang maknanya kalau dia dah buat kerja tu, hukum yang tu pun kena, yang konvensional, yang mahkamah memutuskan pun kena. Kalau Islam pun merogol. Jadi katalah semua tu tak nak. Tapi kalau rogol kan kena lah juga. Kena, kalau dah merogol orang, perempuan tu minta compensation ke apa. Tapi maknanya orang yang nak bertaubat. Jadi macam mana nak bertaubat? Taubat ni diterima bila betul-betul taubat tau. Iaitu dengan ikhlas untuk sukakan Allah. Selagi kamu tak bertaubat untuk sukakan Allah, taubat kamu tak diterima. Jadi satu jalan lagi yang ketiga, iaitu bertaubat dan menjadi orang beriman dan beramal soleh. Untuk itu tak boleh kalau tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengajak manusia kepada dengan cara Nabi, dengan korban harta diri sehingga Allah suka. Dan bila Allah suka, Allah bagi dia iman tahap yang Allah mahu dan amal yang baik. Dia jadi beriman. Waktu itu dia bertaubat, baru diterima. Kalau tak jadi, taubat dia takkan terima. Selagi dia tak jadi orang beriman beramal saleh, taubat dia tidak akan diterima dan dia akan masuk neraka. Nanti mati, dia akan ditanya tentang zina yang dia buat. Kalau tidak, kalau dia jadi beriman saleh tahap tinggi, dia punya taubat diterima, padam. Jadi Allah mau itu juga. Allah kalau kau boleh buat, kan? Jadi tak payahlah kena 100 sebat, ataupun tak payah masuk rejam. Sebab tak ada siapa pun tahu yang kau berzina. Siapa nak tahu? Cara yang kamu kena selamat, kena buat kerja Nabi ni. Bukan, dan tak ada cuti, tak ada berhenti sampai kamu mati. Dapat atau tidak. Kalau tak dapat, neraka juga. Kalau kamu dapat dan taubat kamu diselamatkan, dia diterima, baru boleh masuk syurga. Inilah Islam. Kalau kamu itu pun tak nak, buat kerja dakwah pun tak nak, maka kamu sendirilah nanti masuk neraka sebab zina semua. Jadi Islam ni dia punya hukum bukan untuk orang, untuk kita. Siapa tak nak, tak payah ikut, masuklah neraka. Siapa yang tak nak beriman kepada Allah, tak nak bertaubat, masuklah neraka. Nanti akan kita tahu bila akhirat datang betapa peritnya neraka
betapa teruknya neraka dan betapa tak gunanya kita di dunia dulu tidak mau buat kerja Nabi ni. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Bagi tahu saya. Kalau kamu tak nak buat kerja Nabi ni dan sehingga kamu punya taubat diterima, kamu tak mungkin akan boleh masuk syurga. Sebab kamu semua buat dosa. Tak berzina, dosa lain yang berat lagi. Kalau mau dosa-dosa tu semua diampunkan, kena bertaubat. Taubat kena diterima. Taubat kena ikhlas. Dan hanya orang yang beriman beramal soleh, tahap iman tinggi, baru Allah padamkan dosa dia dan Allah sucikan dosa dia. Allah tukar pula kepada kebaikan. Allah maafkan dia, masuk syurga. Kan bagus tu buat kerja dakwah. Jadi mereka yang tak buat kerja Nabi ni sungguh-sungguh ke tahap yang Allah mahu sampai adalah menjalani kehidupan yang pasti menemui neraka dan tak akan boleh masuk syurga.